Okey, untuk membuat ujian parameter air, ini antara kit yang saya cadangkan. Boleh beli di secara online di Lazada ataupun Shopee. Harga dia lebih kurang 100 lebih. Tapi yang ni saya dapat dalam 120 lah. Ada kalau Shopee dia ada free postage. Tengoklah mana yang ni. Kalau dekat kedai aquarium dia mahal sikit. Ini hasil ujian parameter air menggunakan Freshwater Master Test Kit daripada API. Pertama kita tengok pH. Kadar pH 7 antara 7.0 7.2 lah. pH yang bagus untuk ikan adalah antara 6 hingga 8. pH neutral adalah 7.0. Ini pH neutral. pH yang ke bawah dia makin rendah dia makin asid, dan makin tinggi makin berakali. Rendah tak bagus, tinggi pun tak bagus, sederhana. Neutral 7.0 lah. pH nak kena sentiasa check. Sebab antara sebab ikan mati ni punca dia pH yang tak stabil. Sebab tu salah satu sebab saya letak coral dekat tong sampah adalah untuk mengurangkan mengurangkan pH. Sebab kolam saya ni dia terdedah kepada air hujan. Air hujan tu kalau hujan ni memang darat jatuh ke bawah. Dan air hujan ni mengandungi asid. Dia lebih bersifat asid. Dia bukan mengandungi asid, dia bersifat berasid. Bersifat masam atau asid. Tapi dia bergantung pada tempat. Dia tak semestinya setiap tempat tu berasid. Ini pendapat saya lah. Sebab tempat saya kat rumah saya, dekat kolam saya, bila hujan dia punya asid tu bila saya test agak dia tak ketara lah turun. Dan mungkin kalau kawasan bandar, kawasan kilang, kawasan industri, kalau nak boleh ikan di outdoor, kena hati-hatilah, kena cuba check. Ataupun buat je bumbung. Cuma bila buat bumbung ni kos akan jadi tinggi lah sebab kita buat bumbung. Kecuali kita guna kanopi. Macam saya pernah guna kanopi, tapi kanopi yang saya buat tu dah runtuh disebabkan oleh air. Sebab saya tinggal rumah sewa, jadi tak boleh buat binaan yang kekal lah. Terpaksa buat binaan yang sementara. Okey, kita cuba tengok amonia. Okey, amonia okey, 0.25. Dia kalau warna jernih ni tak risaulah. Dia mungkin antara 2.5 0.5 ppm. Ini kalau buat water test dia dah jadi biru pekat ni, itu amat bahaya pada ikan. Kena buat sesuatu lah. Paling drastik kena buat water change, ataupun buatlah apa-apa yang boleh untuk mengurangkan kadar amonia dalam ni. Ini adalah EM4, dan kadang-kadang saya guna EM4 ni untuk bila kadar amonia meningkat, saya akan letak EM4 ni direct ke dalam kolam. Dan EM4 ni merupakan efektif mikroorganisma 4 yang mengandungi bakteria-bakteria baik dalam proses untuk nitrify ataupun proses penguraian amonia. Pada sekali saya akan masukkan dalam makanan ikan dengan kuantiti 1 penutup botol. Seterusnya kadar nitrit dia antara 0.5 hingga 1. Ini kadar yang agak bahaya ni. Tapi sebenarnya bila amonia berjaya tukar kepada nitrit, sebenarnya bakteria tu telah bekerja dengan baik untuk menukarkan amonia kepada nitrit. Maksudnya bakteria tu telah berjaya bekerja lah. Dan ini kandungan nitrat. Nitrat ni macam
Kalau tengok daripada sini nampak macam 5 ppm. Kalau tengok daripada sini, dia betul 5 ppm. Maksudnya dia ada dua proses penguraian. Yang pertama, amonia kepada nitrit. Ini ada bakteria khas lah yang menguraikan amonia kepada nitrit, dan ada lagi bakteria khas yang menguraikan nitrit kepada nitrat. Jadi dua-dua tu amonia tu bekerja, tapi mungkin tak begitu cekap dia punya proses penguraian tu. Tapi walau bagaimanapun, kadar nitrit ni dia taklah terlalu tinggi, mana antara 0.5 hingga 1.0, jadi terkawal. Dan nitrat pun 5.0 agak okey, sebab dia kita perlukan nitrat untuk baja kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada nitrat, jadi pokok tak boleh nak membesar dengan baik. Saya amat cadangkan guna parameter test, sebab untuk mengetahui kadar amonia, pH, nitrat dalam air kolam kita, untuk menjaga nyawa-nyawa ikan anda. Sebab sebab kita tak tahu macam mana kita nak test, nak celup jari ke, nak ni kita tak tahu. Kalau ada tanda-tanda ikan tu tak normal, contohnya dia tak nak makan, dia berenang terbalik ke, mengereng ke, menungging ke, terus buat parameter test, dan terus buat tindakan yang tepat lah, tindakan yang betul, sama ada nak tukar air ke, nak tukar ikan ke, nak tukar kolam ke, atau terpulang. Tapi asasnya kita kena tahu konsep punca masalah. Bila kita dah tahu punca masalah, kita cari penyelesaian. Penyelesaian tu bergantung sama ada kita tanya kawan-kawan, tanya grup, tanya tok guru, maha guru dalam perikanan ni. Dan saya bukanlah orang yang pakar sangat tentang ikan ni, cuma hobi ni, so dia pengalaman lah. Seterusnya saya nak cerita sikit tentang makanan dia, makanan ikan ni. Makanan pada peringkat awalnya saya hentam je. Saya beli kat kedai akuarium ikan pellet yang macam-macam jenis lah. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang RM18 sekilo, ada yang RM12 sekilo, ada yang RM3 sekilo. Jadi makanan ni dia merupakan kos tertinggi bulanan lah, kalau kita tak betul-betul pandai cari makanan yang betul. Itu boleh tanya penternak kalau betul-betul serius ataupun nak buat di rumah. Tapi untuk tujuan jualan, boleh survey pellet-pellet yang murah di pasaran yang dekat dengan kita, yang kita boleh pergi menjimat kos pengangkutan, dan kita boleh dapat stok tu dengan segera. Sebab kalau beli dekat Shopee, kalau 20 kg rasanya ada kos. Situ pun dah ada kos. So kena betul-betul beli yang sesuai dengan dan kos yang jimat. Selain daripada tu, makanan yang saya bagi adalah, yang utama adalah kangkung. Ini kangkung yang saya memang letak dalam floating span tu. Ikan tilapia ni dia bukan dimakan daun je, semua benda, semua batang, daun, akar dia makan. Kalau tengok kat bawah tu, akar dia memang tak ada. Akar dia memang dah kena sebat dengan ni. Ini saya letak beberapa tangkai. Ini pun dah lesap. Daun betik ni pun dimakan. Tapi ni dah tua-tua ni, ataupun dah berusia lebih 4 bulan ke atas, dia tak berapa makan sangat. Kecuali kalau
Kalau dia lapar betul, dia akan makan. Dan ada tengok dekat YouTube, biasanya dekat Indonesia punya YouTube lah, dia blend dulu daun betik sebelum dia bagi makan. Okey, pilihan lain kalau kat dalam tu boleh tengok adalah azolla. Okey, ini pun makanan tambahan untuk ikan tilapia. Azolla ni bagus sebab dia ada protein yang tinggi. Kalau dekat Shopee ataupun secara online, jualan online mahal ni, RM20. Rasanya paling murah RM20 sekilo. Tak termasuk shipping cost lah. Tapi ikan ni manja. Dia tak makan sangat. Azolla ni kalau kita dah biasakan dengan pellet. Jadi kalau nak bagi makan azolla, jangan bagi makan benda lain dulu. Kalau tak, dia tak akan makan. Dan azolla ni saya beli dekat Shopee dan saya takungkan dekat situ supaya ikan tak nak makan lah. Dan ada juga dekat sini, tapi ini pun banyak dah habis. Dan saya bela juga, bukan bela, saya dipanggil apa istilah dia, ternak, tanam dekat tapuai-tapuai lain lah. Tapi makanan utama dia sebenarnya pellet. Sebab nak tunggu azolla ni, saya tak buat betul-betul tempat khas untuk azolla. So kalau betul-betul serius, kena cari tempat yang betul, cari tempat yang proper untuk azolla dan boleh menjimatkan kos makanan. Okay, makanan-makanan lain, akar keladi, apa ni dipanggil ni, keladi bunting. Ini pun dia makan. Dia bukan sahaja makan akar keladi bunting. Dia sebenarnya dah banyak pokok dekat area sini. Tapi dia makan bukan setakat akar, dia akan makan daun sekali kalau dia lapar. Ini ikan tilapia, semua benda dia makan. Kiambang pun dah tak ada. Dulu ada kiambang, tapi pun dia makan. Serta hydrilla. Apa ejaan dia? Hydrilla ke hydrillia? Saya kena check balik. Kalau saya nak outstation ataupun balik kampung, saya akan kutip hydrilla dekat kolam dekat rumah saya ni. Bukan dekat kolam, dekat sungai dekat rumah saya ni. Saya kumpulkan satu baldi, saya basuh dengan garam ataupun bilas dengan garam, saya akan letak. Dan satu baldi tu balik selepas seminggu balik kampung akan habis. So itu makanan-makanan ikan tilapia yang kita kena tahulah kalau kita nak jimat, tak nak beli pellet. Cuma kadar pembesaran tu saya tak pasti, itu kena rujuk pakar-pakar lah. Tapi kalau yang komersial, kebiasaannya dia pakai pellet sahaja. Okey, seterusnya cache. Mungkin ada yang tanya cache apa yang saya buat ni. Ini sebenarnya cache ataupun sangkar kecil untuk anak-anak ikan. Saya buat sangkar ni untuk anak-anak ikan sebab ikan tilapia ni bila bertelur, ibu dia, ini contoh ibu tilapia yang nak bertelur. Jadi bila dia anak ikan dia berkeliaran dekat luar, yang bapa ikan, mak ikan yang dewasa ni dia akan makan anak-anak tu. Jadi anak-anak ikan tu akan bersembunyi dalam ni. Dan sepanjang saya bela, bulan ketiga tu dia dah bertelur dan dah ada anak. Tapi pada masa tu saya tak tahu nak buat apa. Bila check dekat YouTube, dekat Google dan bertanya rakan-rakan, dia kata asingkan. Okey, kemudian saya buat cache ni. Ini kalau boleh tengok anak-anak ikan, fish fry. So, anak-anak ikan dia bersembunyi kat dalam ni.
Dan pada batch awal tu ada 2 ekor yang berjaya survive. 2 ekor yang berjaya survive. Sekarang berukuran dalam 1 inci lebih. Dan ada yang lain tu rasanya dalam ukuran kurang 1 inci, dalam 7-8 ekor. Itu pun dia dah berani merayap keluar dan dia akan berenang secara berkumpulan. Kalau dia keluar, dia akan berenang secara berkumpulan, dan kadang-kadang dia masuk balik dalam ni. Tapi cara yang sebenar ni salah. Cara ni sebenarnya salah kalau nak bela anak baby ikan ni. Cara yang sebenarnya kita asingkan induk betina dan induk jantan. Contohnya induk jantan dalam beberapa ekor, induk jantan seekor ataupun 2 ekor, induk betina 3, 4, 5 ekor. Kita asingkan, kita inkubatorkan dia dalam satu bekas, dalam satu kolam, contohnya kolam polytank, dan dia mengawan dekat situ dan dia bertelur dekat situ, dan kita asingkan anak-anak dia. Itu cara yang betul lah. Cara yang betul tu boleh tengok dekat YouTube. Tapi apa yang saya buat ni, ini adalah cara yang memandai-mandai. Cara memandangkan kos. Okey, tentang oksigen, saya pakai pump yang saya letak dekat bawah sana, aerator yang saya beli di kedai akuarium. Sebenarnya masa tu agak mendesak, saya terus beli. Kalau nak beli online lagi murah, dengan jenama Hylia. Ramai review. Saya akan cuba letak putih gambar review tentang banyak review yang bagus tentang aerator jenama Hylia ataupun Hylia. Boleh Google di Shopee ataupun Lazada. Okey, ini direct daripada pipe. Pipe saya sambungkan ke water purifier berjenama Panasonic seperti yang tuan-tuan lihat ni, dan tube tu saya sambungkan kepada tube, dan akhirnya keluar di sini. Ini cara untuk saya top up air. Jadi sistem ni memang tanpa klorin. Air yang akan keluar ni tidak mengandungi klorin. Jadi tak perlu nak letak anti klorin. Kita buka air pipe, letak anti klorin dan sebagainya. Senang. So daripada sini ke dapur rumah saya jarak dia tak begitu jauh. Tapi kalau jauh pun boleh pakai tube ni. Ini tube, kalau tak silap saya 9mm, saya beli daripada Shopee. Jadi mudahlah kita nak buat water change ataupun kita nak top up. Okey, saya rasa setakat ini dulu. Saya buat video ni sebab untuk kawan-kawan ataupun mungkin subscriber yang tanya. So saya buat video ni, boleh tengok, boleh kongsi, dan jika rasa video ni bermanfaat, boleh subscribe saya punya channel. Dan saya punya channel ni tak fokus pada ikan. Channel saya ni sekadar channel YouTube suka-suka untuk family. Tapi sebab ramai yang bertanya, saya cuba share ilmu yang boleh saya kongsi. Memandangkan ramai sangat di luar sana yang tanya, kenapa ikan saya mati, Kadang-kadang soalan tu soalan basic sangat. Jadi kalau kita tak buat research, memang akan tak buat apa-apa pun tak akan berjaya lah kalau kita tak ni. Dan nasihat saya, belajar tu bukan sekadar di online. Pergi melawat kolam-kolam yang dah berjaya, sangkar-sangkar yang dah berjaya, pergi tanya. Saya rasa tak ada masalah, sebab setakat yang saya pergi, saya tanya, saya jumpa, dia orang ni memang betul-betul mesra, betul-betul friendly, untuk bagi nasihat dan bagi ilmu kepada kita. So stay tune. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi.